pengedar kita daripada dropship dan agent, that especially dalam bidang digital marketing. Sebabnya sekarang ni suka tak suka kita berada dalam dunia digital online. Jadi kena cepat switch off. Siapa yang dah biasa dengan permainan offline, pemasaran offline, kena cepat-cepat switch off dia punya button, tekan button online segera kerana dan jangan risau kerana Baby Mora menyediakan semua insyaAllah package lengkap tentang digital marketing. Sama ada you nak buat atau tak nak buat je. Tak ada alasan tak pandai FB, tak pandai IG atau segalanya. Ada banyak lagi upcoming training termasuk YouTube, Canva, macam mana nak buat gambar yang cantik menggunakan Canva dan sebagainya. InsyaAllah, just stay tune, pastikan freekan diri anda setiap hari Ahad malam. Itu saja. So hari ini kita datangkan khas Coach Saiful yang pakar dalam digital marketing Google My Business, iaitu untuk optimizekan search SEO, search engine optimization. So bermakna kalau kita Google saja, nama kita akan naik ke atas produk kita atau brand kita macam tu. Dan ini saya pernah pergi training ni dan kena bayar ribu. Saya kena bayar ribu. Bukannya murah, tapi saya tak nak yang ejen-ejen kita kan kecil-kecil ni kena bayar ribu-ribu buat apa. So HQ sediakan just tadah je, all tadah je, hadam. InsyaAllah. Okay, saya serahkan kepada coach untuk mulakan insyaAllah. Okay, so temukan untuk Puan Intan, tanya. Kenalkan diri dulu. Okay, temukan untuk Puan Intan. Okay, so insyaAllah untuk malam ni, adakah anda semua sudah bersedia? So siapa yang sudah bersedia angkat tangan dan sebut saya. Okey, untuk malam ni kita akan belajar tentang Google My Business. Google My Business ni dia agak teknikal. Agak apa? Teknikal. Kita nak anda belajar dan terus buat. Kita ada also kita minta anda kalau ada laptop anda boleh ambil, kalau sempat ambil sekejap, set up 2 device supaya satu anda dengar, lagi satu anda boleh terus buat. Boleh ke boleh? Okey, so siapa yang sudah bersedia angkat tangan dan sebut saya. Lagi sekali, okey. Dan dengan ini saya kita akan memberi satu tepukan yang sangat-sangat bodoh kepada Coach Saiful Farhan. Tepukan. Yes. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Coach Shazizal, founder Puan Intan. Saya sangat bertuah pada malam ni bersama dengan keluarga Baby Mora. Daripada minggu lepas saya bersama dengan tim JRM, lots of usahawan yang saya bantu. Hari ini bertuah sangat saya ada ruang untuk saya berkongsi pengalaman, do and don'ts, trick ni saya cakap sebagai bagi tips and tricks yang best gunakan Google. Dan apa yang saya nak share pada malam ni adalah pasal Google My Business. Dan ini sangat-sangat trend. Walaupun anda nampak trend, TikTok tu trend, tapi sebenarnya Google My Business semua trend. It's a trend supaya anda online visible. Maksudnya anda berada di online platform, semua orang ada di situ dan orang banyak. Saya nak tanya anda sebelum saya teruskan. Bila kali terakhir anda pakai Google? Saya nak tanya anda, bila kali terakhir anda pakai Google? Sebelum type dekat chat box, mungkin bila saya nak tahu bila last pakai Google. Cik Fauzi baru tadi baru boleh berapa saat yang lepas, sejam yang lepas. Nampak tak? Nampak tak? There's a lot of Google pun salah satu platform baru je setiap hari. Baru tadi nampak, terima kasih pada Siti Fatimah, Teacher Lin, Ubaidah, baru je tadi. Nampak tak? Tapi kita tak menggunakan kekuatan potensi Google ni sepenuhnya, semaksimumnya. Ini yang saya ramai daripada kita terlalu fokus pada, saya tak salahkan anda fokus pada media sosial, tetapi media sosial dah bagus, Facebook ke, Instagram, dan semua TikTok, semua tu, tapi sebenarnya anda kena fokus juga dekat bahagian Google. Sebab Google banyak sangat user, maksudnya banyak sangat pengguna di situ. Nampak? Soalan tadi yang saya tanya, semua orang baru je guna pakai Google. Nampak tak? Maksudnya kita kena hadirkan diri kita visible online dalam
Google platform. Macam mana? Simple je. Saya bagi contoh dulu. Sebelum saya mulakan, ada sedikit slide sikit, tapi sebelum saya mulakan, saya nak tanya, nak perasan tak kalau siapa kat sini pakai Google Map? Siapa pakai Google Map? Angkat tangan. Ataupun saya cakap, yes, saya pernah pakai Google Map. Ada Puteri, Puan Intan, saya nampak pakai Google Map. Tapi ramai, Aniza, Cik Fauzi, semua Safwan, semua pakai Google Map. Tapi perasan tak kalau bila kita nak pergi ke satu tempat, kalau kita contohnya saya di Kuala Lumpur, saya nak ke Terengganu, along the way kita bagi direction Google Map tu, kita perasan tak ada kedai-kedai premis yang ada dekat dalam Google Map. Agak-agak macam mana mereka boleh ada kedai mereka, premis mereka dekat dalam Google Map. Nampak tak? Macam mana mereka boleh ada muncul dalam Google Map. So, inilah caranya. Malam ni yang saya akan bongkarkan dengan anda, share anda menggunakan Google My Business. Google My Business. Dan paling bestnya pasal Google My Business, bukan hanya anda boleh letakkan anda punya business kat dalam map, anda punya business, perniagaan anda, brand anda. At the same time, Google akan bagi surat. Ni bestnya, surat ni nampak. Anda akan dapat surat daripada Cik Google. Cik Google dapat hantar surat special untuk anda. Macam ni. Ini yang dah buka. Saya bagi contoh ni yang dah buka. Dia akan hantar kod untuk verification. Tapi saya akan tunjuk anda. Cik Google, bila kita daftar nanti, Cik Google akan hantar surat ni. Bukan dia hantar email, dia hantar surat. Ikram dah dapat maksudnya dapat surat bagus, good. Okay. Saya akan share dua platform. Kita akan daftar dahulu, kemudian saya akan gunakan apps dia pula. Macam mana kita nak maksimumkan apps kita boleh berinteraksi dengan kita punya feed, kita mendapatkan feedback dengan customer kita. Okay? Sebelum tu saya mulakan. Saya nak tahu juga siapa yang dah ada Google My Business. Cakap saya, type dekat chat box saya. Type. So, at least saya tahu lah, dah ada. Mungkin lepas tu saya boleh checking lah kat mana. Okay, Cik Ikram dah ada. Siapa yang dah ada Google My Business? Puan Ainan, Raina dah ada. Okay. Nak tengok juga berapa ramai yang dah ada Google My Business. Ada tak ramai lagi Alright, tak apa. This is a good time untuk saya akan share. Dan siapa yang dah ada, kita sebenarnya boleh buka cawangan. Tahu tak kita boleh buka kedai lain menggunakan alamat yang sama. Untuk produk lain pun boleh gunakan alamat yang sama. Belum tak reti nak guna, tak apa. Jangan risau. Kita akan explore sama-sama. Alright. So hari ni kita terus praktikal terus lah Senang Ataupun sekejap, saya ada slide juga tapi sekejap. Tunjuk apa yang patut dulu. Saya kenalkan diri saya. Tak kenalkan. Saya adalah Coach Saiful Farhan. Anda boleh panggil saya Coach Saiful. Basically saya pun juga adalah usahawan daripada e-usahawan, MDEC. Dan brief lah sebab nak cepat kan. Okey. Apa yang saya nak share kat sini adalah sedikit pengetahuan supaya anda jelas kenapa kita ada kena dekat Google My Business. Pertama sekali, ini surat khabar daripada tahun ni, Januari 21, kita memang kena ada pendigitalan. Memang dah now move forward, memang kita kena ada online punya platform. Media sosial satu, marketing, satu lagi dekat Google. Kita menggunakan search engine optimization dan juga menggunakan Google My Business. Okey. Lagi satu yang paling best juga saya akan share nanti. Sebab semua benda yang best kepada Google My Business, saya excited sebenarnya. Saya rasa macam berdosa kalau saya punya tagline, saya berdosa kalau saya tak kongsi pada anda semua. Dan anda cakap kat saya, Coach tak berdosa kalau simpan ilmu ni seorang-seorang. Okey. Okey. Dan mostly, nampak tak dekat sini, bila cerita tentang digital marketing, sebenarnya social media ni hanya sebahagian saja, satu part saja. Dan ramai daripada kita, ramai fokus sangat dekat social media. Facebook, Instagram, TikTok, semua tu memang ada function dia. YouTube, semua tu adalah social media. Social media, dia bahagian social media. Tapi tak ramai yang take note, ambil gunakan bawah dia dekat sini. SEO. SEO ni kat mana? Dekat Google. Sebab dia owner yang berbeza. Dan juga the bestnya adalah bila kita pakai Google My Business, dia bagi kita free website. Website percuma. Siapa nak website percuma? Angkat tangan. Angkat tangan. Sebabnya Google bagi anda percuma saja dan anda gunakan dan anda boleh buat anda punya branding, personal branding anda dah. Lagi orang lagi confident. Kita jual baby murah tapi dah ada, walaupun kita agent, walaupun kita dropship ke, kita ada
website sendiri untuk produk tersebut. Itu yang paling best. Google dah bagi website percuma dan anda tak perlu nak engage web designer. Web designer ke nak bayar mahal-mahal beribu ke apa, tak perlu. Kita dah dapat secara automatik, kita akan dapat free website. Tapi cara dia kena ikut saya lah. Kalau tak nanti salah langkah, tak dapat jumpa. Okey, terima kasih siapa yang nak. Terima kasih, thank you. So saya nak tunjukkan anda kat sini, daripada kita fokus sangat dekat Instagram, dekat Facebook, now di sini ada platform owner yang berbeza. Sebab tu Facebook dengan IG owner yang berbeza. Google pun owner yang berbeza. So dia punya algorithm sangat-sangat berbeza dan user dan juga pengguna pun pool of people dua-dua ramai. Dah ramai dah. Google pun ramai, dekat Facebook, media sosial pun ramai. Kita nak dapatkan potensi customer-customer yang berpotensi dekat setiap platform tersebut. Okey. Sebelum saya teruskan, okey, ni ialah bila kita install, bila kita register dalam Google My Business, kita akan dapat ni semua. Kita akan ada kita akan dapat searchable lebih daripada bila orang search kedai kita, orang akan nampak kita punya kedai dekat dalam Google. Lepas tu kita boleh download apps. Nanti kalau malam kita sempat, kalau kita jumpa lagi sesi akan datang, saya akan gunakan access macam mana nak gunakan apps melalui handphone dan kita boleh utilisekan sepenuhnya dan kita boleh tengok tracking kita punya profile, kita punya kedai. Dan seperti yang saya cakap tadi, kita boleh dapat kedai kita dekat dalam Google Map dan orang akan nampak kita. Itu yang paling best. Dan around the way at the same time customer kita boleh bagi rating, boleh bagi testimoni directly secara serta-merta. Okay? Now seterusnya tak ada soalan. Kalau tak ada soalan saya akan terus mulakan, kita akan buat sama-sama. Okay. Sebab Coach, saya buat better pakai laptop ke pakai phone? Pakai phone boleh kan? Kalau pakai phone, kalau bagus buka browser. Kalau buka browser maksudnya buka Google browser tu kita akan search lah. Ataupun Salah kan pakai phone. kalau dah ada pakai handphone, download apps terus boleh. Tapi features dia akan berbeza sebab saya akan ajar yang untuk hari ni malam ni lebih pada laptop dulu. Sebabnya laptop anda akan lebih faham. Lepas tu kalau ada masalah, anda just refer balik dekat apps dia, handphone. So handphone ni dia sangat minimize apps dia. Jadi saya sarankan untuk proses belajar, untuk pendaftaran dahulu malam ni, saranan saya lah gunakan laptop. Tapi dia punya slot-slot tu, bahagian-bahagian kategori apa tu semuanya sama. Cumanya saya takut nanti anda confused. Tapi tak risau, saya akan step by step lah. Jangan risau. Saya tahu ramai yang remaja muda, remaja purba kan, ada saja gurau je. Okey, kita akan sama-sama explore. Alright. Okey, saya tutup share screen. Kalau tak ada soalan, kita akan pasan. Okey. Kita akan buka dulu Google, cek Google dulu. Kita akan terus buka tapi syarat dia mesti anda mesti ada Google, mesti ada Gmail lah, anda mesti ada email daripada Google, gmail.com. Okey, saranan saya lah kalau kita buka awal macam ni, okey, tak apalah. Okey. Bila kita dah buka Google, kalau saya buka, kalau boleh saya akan mula daripada basic-basicnya lah, seasasnya dalam keadaan yang okey. Jadi saya akan mula daripada asas dulu supaya anda akan tahu dekat mana nak cari, lepas tu apa langkah seterusnya step by step. Okey. Sekarang ni kita dah buka dalam Google, semua syarat semua sama. Boleh kita mulakan Ready ready. Sebab step dia tak panjang. Cumanya saya takut nanti anda bila terlepas satu langkah dan setiap langkah tu ada tips and tricks saya akan ajar supaya anda bila daftar tu, itulah fungsinya saya. Kalau anda nak daftar sendiri boleh, tapi nanti mungkin anda tak dapat shortcut. Kalau saya ajar ni benarnya shortcut sebab saya dah ajar lebih kurang lebih 1000 saya punya participant daripada tahu tahun bila, daripada 3 tahun lalu. Dah lebih daripada 1000 yang saya explore, daripada dapat surat, ada masalah, saya tahu macam mana handle things tu. Jadi apa yang saya
share pada malam ni semuanya shortcut. Jadi anda tak perlu melalui banyak sangat kesilapan. Anda mungkin belajar sendiri ke kat YouTube ke kat Google ke. That's my function. So my function adalah untuk memastikan bila anda kita daftar ni semuanya mudah dan selari, smooth je. Maksudnya tak ada orang cakap halangan. Okey, pertama sekali kita akan buka dari Google, kita akan cari Google My Business. Type Google My Business. So dia akan keluar dekat sini. Anda nampak tak warna atas ni? Google My Business. Tapi syarat dia make sure kita punya website ni, Chrome kita kita dah sign in as kita punya account lah. Mesti make sure kita dah sign in account kita. Maksudnya account Gmail kita. Kalau tak nanti anda kena sign in barulah ataupun kena sign in dulu. Takut nanti anda tiba-tiba daftar dekat account anak lah, dekat email anak ke kan. Mungkin dekat sebab apa? Kadang-kadang saya tahu ada yang berkongsi cakap device. Jadi make sure bila anda nak daftar ni pakai email anda. Ingat, saya nak highlightkan ni. Sebabnya ini biasanya yang berlaku kat saya lah. Ramai participant saya tiba-tiba rupanya dia daftar pakai email pasangan dia ke anak dia ke. Jadi itu yang okey. Kemudian sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya je direct dan saya cuba bantu. Pastikan email anda pastikan email. Alright. Kemudian saya nak ada tekan ni Google My Business Drive Customer Engagement dia punya yang kat atas tu. Google My Business dia punya word ni. Google My Business Drive Customer Engagement. Bahasa Melayu saya tak ingat bahasa Melayu dia apa. Sama juga business Google, perniagaan Google macam tu lah bahasa Melayu dia kalau siapa yang translation lah. Okey. Kemudian dia akan buka macam ni, betul tak? Dia akan ada sama macam saya dia akan ada topik dia engage with customer on Google for free. Dan dia ada satu button kat bawah ni manage now. Nampak tak? Manage now. So saya nak anda buat apa? Saya kena anda tekan manage now. Urus sekarang. Kalau bahasa Melayu urus sekarang. Manage now. Siapa yang tak jumpa? Ada yang tak jumpa? Dia macam ni tau. Anda kalau kita nak buat praktikal, so kita nak pastikan anda dapat lah. So, kalau boleh terus respon. Okey. Kalau ada masalah ke, kalau ada benda tu saya cari ke, saya akan slowkan. Saya akan slow dan saya akan bantu anda. Kak Nur Anissa tak dapat tak jumpa ke macam mana? Saya pun tak dapat grow your business with ads. Okey. Okey, macam ni. Puan Anissa senang, simple. Saya tahu kat mana dia punya bukan kecelaruan dia punya. Okey, bila dah type tu, okey dah sign in, good. So, ada shortcut. Saya ajar shortcut. Tadi sebenarnya sebelum scratch anda boleh type Google My Business. Kejap Dia akan keluar dekat sini. Bawah tu mesti make sure yang bukan grow tau. Jangan ambil yang ada perkataan grow. Kalau ambil grow dia akan lain. Kalau ambil grow dia akan lain. Anda kena ambil yang ni. Dia mesti ada google.com sama ni, sebiji ni. Sejibit ni mesti ada www.com google.com dan dia punya topik dia, tajuk dia lah Google My Business. Jangan ada perkataan grow, jangan. Sangat-sangat lain. Nanti anda akan terbuka tempat lain. Dan dia ada satu lagi tricks. Apa yang saya nak ajar? Alang-alang kan. Nampak tak kat tepi kanan kita ni kan ada satu button 9 ni. Perasan tak? So button 9 ni pun sebenarnya ada Google My Business kat tepi ni. Anda boleh tekan kat situ directly. Dia akan terus ke Google My Business. Saya ajar terus dua benda lah. Sebab saya ajar daripada kosong, scratch dan anda dah boleh shortcut lah. Shortcut kat mana anda buka Google My Business. Kalau anda dah ada account nanti, anda buka dekat bahagian yang ada button 9 ni, ada My Business. 9 tu kat mana? Belah atas. Nampak tak? Belah kanan. Kat sini. Dekat anda. Dekat bahagian dekat sini je. Dekat browser kita ni. Dekat browser ni kita ada. Dekat atas kanan ni ada dah. Ada 9 ni. 9 ni ada sebelah muka kita. Pasal tak? Kalau kat Insight sama tak Pak An? Kalau kat handset, ni handset, Mi tadi handset pakai buka daripada browser ke ataupun daripada apps? Nak tahu dia.
Kalau dah handphone dia kena buka daripada browser. Maksudnya dia kena buka macam ni. Kena pastikan dia macam ni lah. Tapi dia tak ada 9 dot tu. Saya tadi tak ada 9 dot tu nanti. Tapi anda kena type lah. Sebab handphone dia punya dia punya handphone ni lain sikit dia punya features dia. Sebab anda kena kalau dapat download apps dia pun bagus juga, tapi it's gonna be jauh lah. Okay, good. Terima kasih Nurul Fatihah. Okay, dia dah. Kak Farida tak jumpa Nurul Fatihah tu dia dah sharekan dulu. Yang Kak Farida Harun tak jumpa. Pakai apa tu? Pakai laptop ke pakai Oh, hilang terus. Pakai handphone. Kalau pakai handphone, nasihat saya kalau pakai handphone. Kalau pakai handphone, dia ada dua cara sebenarnya. Sama ada kita buka browser, buka dekat bahagian Google, kita akan type Google My Business Jadi kalau macam ataupun kita pernah ada akaun, kalau kita buka dia akan buka akaun yang ada memang kalau kita dah ada dia akan buka kepada akaun yang kita dah ada. Saya pun tak boleh recall bila saya buka ada something yang Maksudnya- macam ada, saya pernah ada rupanya satu ketika dulu. Mungkin saya belajar betul saya lupa. Sebab saya tak register guna lah. rasanya. Pernah register lah aktif lah. Means pernah register dia akan guna email yang sama kan? Pakai email yang sama dan juga pakai alamat yang Alamat yang samalah. Tapi kalau nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak buka kedai baru ke, buka kedai lain ke pun boleh. Tapi tak apa. Just kita, Maksudnya dah ada tu bagus. Nanti kita akan menunggu. Sama-sama. sebab dia terus buka saya punya ni macam saya pun surprise saya buka ada saya punya store. Dia macam ni kan, dia macam saya ni, saya tahu. Dia akan macam ni, betul tak? Dia ada listing ni, ada nama kedai kat tepi ni, betul tak? Macam kat skrin saya ni. Macam ni, betul tak? Nampak tak coach? Saya balik. Mana? Saya tak nampak. Ada. Dia terus keluar macam store, welcome to Google Business. Lepas tu get started. Okay, maksudnya kalau dah get started tu maksudnya memang dah account itu dah kita punya page lah. Ada lah. Saya boleh proceed guna yang ni je lah kan? Yes, itu main page kita lah. Nampak tak nama? Okay, thank you coach. Itu dah main page kita. Lepas tu dah okay lah, good. Nanti cumanya nanti kita nak lengkapkan. Kalau bagus lengkapkan. Okay, thank you. Terima kasih Puan Zubaida nak cakap handphone tukar setting kepada desktop version. Yes. Alright. Terima kasih yang membantu sebab saya ni duk fikir masa dan juga mengejarkan ini. Jadi benda yang saya tak cepat nak bantu. Kalau benda lain boleh bantu baguslah. Terima kasih. Okay, now next anda akan bersama saya. Dia akan macam ni, betul tak? Sorry, manakah dia? Dia akan jadi macam ni, betul tak? Bagi yang baru nak daftar, betul? Anda akan bila nak tekan manage now tadi, dia akan berada kat sini. Find and manage your business. Dan betul lah. Okay, thank you. Okay, so you are in the right track lah. Saya akan buat perlahan-lahan. Okay, pertama sekali dia ada dua button. Dia ada dua button kat sini. Apa yang saya nak cakap kat sini, kalau contohnya kalau premis kita, kedai kita memang dah ada dekat dalam Google, jadi kita boleh search. Maksudnya contohnya restoran, kita nak cari restoran apa yang dah ada dah daftar, dia akan keluar kat sini. Nampak tak? Dia akan ada listing. So maksudnya kedai-kedai ni listing dia dah drop down. Maksudnya kedai tu, premis tu, business tu, nama kedai tu memang dah didaftarkan dalam Google. Maksudnya ada. Anda boleh nak recheck balik. Okay? Itu tentang apa-apalah restoran ke kedai ke pulanglah itu boleh cari dekat dalam Google. Kemudian sekarang kita tak ada, kita kosong. Sebab bagi yang tak ada, mana nak tekan mana? So tekan yang warna biru ni, add your business to Google. Tekan warna biru ni. Kita nak create satu. Kita nak create satu premis kita, kedai kita. Alright, kemudian
untuk dia ada dua kolom, business name dengan business category. So dalam business name ni, apa yang saya nak cakap kepada anda semua, business name tak semestinya business name ni tak semestinya yang anda, contohnya siapa yang ada SSM, yang daftar perniagaan ada dalam bentuk SSM enterprise ke Sendian Berhad ke, tak semestinya apa yang anda daftar tu nak letakkan nama dalam business name anda. Tak semestinya. Tak semestinya. Jadi anda boleh create your own nama kedai ataupun nama premis anda sendiri. Dan kalau boleh bagusnya kalau ada keyword-keyword yang penting, maksudnya contohnya anda adalah nama brand anda Baby Mora. Contohnya Baby Mora apa? Baby Mora Ain, Baby Mora Ain, Petaling Jaya contoh. Boleh, tak kisah. Boleh letak macam tu. Contohnya kalau bagus gunakan brand kita lah, maksudnya Baby Mora apa ataupun agent boleh juga, stokis Baby Mora PJ contoh pun boleh juga. Kalau bagus anda lebih sedikit nampak lah, oh orang tahu lah, oh ni produk Baby Mora. Sebab apa? Baby Mora mungkin ada orang akan search, orang nak tahu brand tu kan, sebab dah terkenal, orang dah kenal, orang dah tahu dah. Okay, itu adalah business name. Contohnya apa? So boleh type lah. Kedai. Ya saya. Sila. Saya punya ni dah tekan yang warna biru tadi kan, add your business tu, tak ada keluar apa-apa pun macam tu. Dia keluar apa? Dia tak keluar apa-apa pun. Tak nampak. Yang add your business tu. Dia tak keluar macam ni pun. Yang maksudnya yang tadi tak keluar Yang warna biru tu, add your business tu. Yang tak ada warna ni. Biru ni tak ada. Yang dah tekan tapi tak ada keluar yang tadi pun. Dah tekan banyak kali dah. Okey, cuba mungkin dah banyak sangat dia punya tab tu dah banyak. Cuba awak close ataupun refresh balik. Cuba masuk balik. Sebab kadang-kadang dia dah terlalu banyak, dia kadang-kadang dia tak boleh nak readable on that. Cuba refresh balik. Selalunya ataupun kadang-kadang handphone, kadang-kadang dia ada dekat tab lain, dia buka tab baru, biasanya dia akan buka tab baru. Tengok pula macam mana setting kita. Biasanya memang kalau tekan warna biru tadi memang dia akan ada keluar sebelah ni je immediately. Okay. Okay, alright, dah tulis nama bisnes. Boleh ke Putri nama bisnes contohnya kedai Baby Mora dekat Jenjarum je. Tapi dia tak letakkan apa kan. Mungkin dekat sini kedai Baby Mora PJ contoh. So Baby Mora ni ada lebih pada kanak-kanak, health kan, ataupun child kan. So child biasanya dia ni children, betul tak? Children anda boleh pilih children shop. Boleh juga pilih, jap. Betul ke? Jap saya. Anda boleh lagi pilih biasa itulah. Okay, baby shop. Okay, good. Baby shop lah. Dia dah keluar dah. Ada kat sini baby ke? Kat sini ada baby ada. Okay, baby ada tak sini. Baby clothing shop, baby boleh juga pilih. Alright. Ikutlah kalau anda nak cari tadi pun boleh kat children, tadi pun boleh kat children. Lebih luas sikitlah children shop. Kenapa saya cakap tadi anda kena pilih kategori ni dengan betul supaya tips dia adalah supaya bila orang search something dekat dalam Google, so dia akan zoomkan dia punya cara pencarian dia dalam Google tu. Oh, dia nak cari, orang ni nak cari tentang barang-barang kanak-kanak. So dia akan terus tengok kategori, sebab bisnes kita dalam kategori tu dia akan keluar dekat dalam, dia akan pop up dekat bahagian search result dia nanti. Jadi senanglah produk tu berkaitan dengan kanak-kanak. Okey. Betul-betul lah. Alright, kemudian dah siap, tekan next. Putri okey ke, boleh ke? Boleh juga. Tak boleh. Tak boleh.
Cuba ni sekarang pakai laptop ke? Kalau dapat tukar pun pakai cuba pakai laptop. Yang pakai handphone tu pakai Zoom. Cuba try ni apa? Tapi kalau Zoom pakai apa tu, Zoom dekat laptop, kalau nak buka Google My Business pun boleh buka sebelah je kan. Cuma tak nampak kita lah. Boleh sebelah-sebelah. Cuma tak nampak je lah, tak apalah. Anissa tanya, kategori tu boleh buat 2 ke? Kategori tu biasanya ada 1 sahaja. Dia make sure yang ini, jangan risau, sebenarnya anda boleh letak banyak, boleh letak banyak, tapi memang macam ni, biasanya dia akan ikut yang berapa anda nak lah. Okay, contohnya sini, kemudian anda nak letak baby shop tadi, boleh juga. Selalunya saya bagi 1 dulu, jangan risau sebab untuk pendaftaran ni biasa saya bagi 1. Jangan risau, benda ni kita boleh tukar bila kita dah daftar nanti. Bila lah kita nak edit, kita boleh edit lagi sebenarnya. Ini just untuk saya learning process. Biasanya saya letak 1 dulu dan kemudian anda nak edit lagi lepas ni, boleh. Tak ada masalah. Dah boleh dah coach. Boleh alright, terima kasih. Saya guna akaun anak dulu boleh tak? Tak dapat cari akaun saya. Alright. Siapa? Sharifah, kalau anda gunakan dulu anak, nanti ada sedikit difficulty nanti, ada sedikit kesukaran. Kerana apa? Boleh juga buat. Nanti sebab apa? Bila anda dah daftar malam ni, surat ni dia akan terus hantar. Maksudnya kita akan finalisekan surat tu malam ni. So surat ni akan hantar ikut email yang kita daftarkan tadi dan juga address yang kita daftar. Dan dia ambil masa 2 minggu. Untuk dapat surat ni dia akan ambil masa 2 minggu. So anda kena tunggu 2 minggu, lama sikit lah untuk dapat surat ni, untuk dapatkan pengesahan. Surat ni fungsi dia untuk pengesahan. Pengesahan alamat kita dan juga nama kedai kita tadi yang didaftarkan atas nama akaun email yang kita bagi tahu tadi. Itu saya cakap tadi, cabaran dia kalau anda boleh edit sebenarnya, boleh edit tapi kena tunggu 2 minggu lah. Lambat lagi lah. Dan dia nak aktif tu lambat sah kalau tak sabar dapat surat. Puan Sharifah tu dia pakai handset ke pakai laptop? Puan Sharifah, sebab macam ni, Pak An cuba kau tunjuk, kau ada tak akaun lain dekat ni? Dekat akaun Google kau, tekan tu nanti dia akan keluar beberapa akaun handset. Ada kat handset ada akaun saya. Dia dekat laptop akaun anak. Oh. Boleh add akaun tu? Boleh add akaun? Boleh. Tapi ingat. Boleh add akaun kat sini. Add akaun. Tapi kena ingat password. Sebenarnya dua-dua, walaupun kita pakai 2 device, sebenarnya kita boleh pakai dua-dua akaun anak dengan akaun sendiri, memang kita boleh gunakan dekat dalam browser ni. Tak ingat masalahnya. Tak ingat. Tak ingat saya tak boleh bantu lah. Kalau tak ingat tak boleh bantu. Tapi tak apa. Handphone akaun saya. Tapi tak apa. Kalau dapat daftar pakai handphone pun boleh juga sebenarnya. Kalau dapat terus buka. Buka dekat handphone dan cuba daftar pakai handphone. Sebab mungkin dia terus auto synchronize kat situ nanti. Okay, Encik Ahmad cakap, saya tertinggal tadi cari laptop. Tertinggal kat mana tadi? Okay, tertinggal kat mana tadi? Yang lain macam mana? Okey, dah jumpa dah. Dah sampai ke business kategori dah jumpa dah. Dah isi. Yang lain? Sebelum create. Maksudnya dekat sini kan tadi, siapa tadi? Encik Ahmad. Kalau dia dah isi borang, dah make sure tekan warna biru tadi. Encik Ahmad, tekan warna biru, add the Google, lepas tu dia akan buka kat bahagian ni. Business profile kita. Baru kita daftar. Nama. Saya boleh buat baru kalau ada akaun yang dah ada ni, sebab dia macam dah suspend akaun ni. Dah suspend tapi anda nak pakai alamat yang sama ke tak? Alamat yang sama, alamat email semua benda yang sama. Okey, kalau pakai alamat sama senang sebab alamat tu mungkin dah verified, anda tak perlu nak buat, kita boleh buat cawangan baru. Maksudnya kita buat kedai baru boleh. Okey.
So saya tukar, kena tak payah tukar address lah ke Tak sana? payah. Tak payah tukar address. Jangan risau. Sekejap lagi saya akan ke situ. Kejap. Alright, okay. Thank you coach. Sama. Sebab baru perasan dia punya tu suspend kat tepi tu. Dah suspend So suspend sebenarnya kita boleh gunakan alamat yang sama tapi buka kedai baru. Boleh. Buka So cawangan saya baru. kena saya kena tukar nama kedai macam tu kan? Boleh. Saya cuba. Burger tak pernah updated. Sekarang nak buka yang sama ke? Pakai alamat yang sama ke Cik Fauzi? Ya, alamat yang sama. Okey, sekarang Boleh? dah boleh. Kalau pakai alamat sama boleh. Okey. Lagi mudah untuk kita proses tu. Tapi Oh. jangan risau. Cik Fauzi sama dengan puan yang tadi sama juga. Saya akan tunjuk Okey. kes ni. Okey. Alright. Okey, dah ada tu bagus lah. Okey, saya tengok. Ni nak- Saya tengok yang untuk. Yes. Proses dia sama juga nanti. Bila nak buka ni pun sama juga proses. Just nak go through je sama-sama. Okay. Lagi mana tadi? Tunggu next step. Okay, orang isi borang belum? Isi borang mana? Siapa yang tadi isi borang tadi? So, saya harap boleh dah isi yang bahagian ni. Bahagian business name ni. Dah mudah. Saya kena type baru. Kedai. Nak jugalah baby murah. Ampang contohlah. Okay. Ini adalah jadi memang kena pakai yang apa yang dia dah list tau. Maksudnya dalam yang apa yang dalam Google. So memang dia dah listkan. So kita pilih je. Okay, down, next. Dah siap nama. So dia akan tuliskan macam ni. Do you want to add a location? Customer can visit like a store office. Sebab kenapa nanti kita nak letak mapping kita. Sebab letak je mapping tu. Tak kisahlah anda pakai alamat rumah ke, pakai alamat office ke, mesti ada alamat. So alamat tu senang di-access. So cakap je yes. Supaya orang nampak. Visible dekat Google Map. Nampak tak? Ni fungsinya nak dapat Google Map. Kalau anda tekan no, tak nampak dah nanti. So tekan yes. So next. So now dia akan keluar what's the address. Betul tak? Bersama saya tak? So dia akan address. So untuk nasihat saya untuk bahagian ni, make sure address yang anda pilih tu address yang sah. Address bukannya address yang jalan yang baru nak tengah diteroka ke, bukan. Dan alamat tu ada apa maksudnya valid dah. Alamat tu valid. Bukannya orang lain dah pakai, tak. Ini maksudnya alamat tu kita baru lagi ataupun sebelum ni perniagaan yang kita dah daftar dulu pun boleh. So make sure alamat tu betul, tepat. Okay. Ni yang saya just klik lah sebab dia dah ada kat dalam laptop saya. Dan saya ni state dia tulis kat sini Selangor. Alright. Dah, tu alamat saya. Boleh. Nurul Fatihah boleh. Quarters. So maksudnya awak nak letak alamat quarters tu. Boleh. Tapi make sure quarters tu tak ada orang pakai alamat tu. Maksudnya quarters mesti ada nombor unit kan. Mesti ada nombor unit. Tak boleh juga. Tak ada masalah. Make sure detail bila anda tulis dekat bahagian street address tu, dia punya nombor unit, nombor rumah berapa mesti ada letak. Sama-sama. Okey, kemudian dah sudah? Okey, dah lengkapkan address ni, baru tekan next. Puan Rosina, ya, kena alamat penuh. Sebab nanti next untuk bahagian seterusnya dia akan tunjukkan mapping. So mapping tu dia akan betul-betul accurate. Kalau boleh memang alamat yang memang alamat yang jelas. Alamat penuh. Jangan kod salah, postcode salah, alamat. Nanti bila nak mapping, sebab next bila tekan next, jangan risau kita boleh back sebenarnya, tapi bila tekan next dia akan bawa kita ke bahagian peta daripada satelit supaya kita boleh pointkan kat mana alamat kita ni yang sebenar-benarnya. So nanti kalau tak nanti tiba-tiba dia lari jauh sangat kan, tak boleh jumpa pula dekat mana, dekat mapping tu nanti. Alright.
Okey, Mi tanya untuk Wiz boleh ke? Okey, Wiz pun boleh tapi kalau Wiz Wiz kena buka Wiz lah. Kena daftar pakai Wiz. Kalau Wiz pun sama konsep dia. So Wiz saya tak ajar untuk malam ni lah. Kalau nanti kalau kita ada session untuk ni Wiz pun sama konsep dia. Anda boleh daftar anda punya premis pakai Wiz. Boleh juga. Tapi setahu saya dia synchronize ke, kebanyakannya kalau dia daftar dekat kena buka apps Wiz, lepas tu kena daftar dulu kat situ. Baru dia akan dia akan terus pop up dekat dekat map tu nanti. Right. Okay, dah sudah tekan alamat, tekan next. So apa next kita? Okay. Kalau mungkin anda tak bersama saya sebab dia dah dekat sini. Kalau siapa yang dia cakap ni, ini situasi bila saya punya address tu ada orang lain pakai. Ada orang lain dah daftar pakai alamat yang sama, tiba-tiba unit lain ke, nombor rumah sama ke, nombor rumah lain ke, jalan yang sama ke. So saya cakap ini saya cakap diskai alamat yang sama tadi. So saya akan next. So dia akan bawa saya ke, nama saya tak? Okay, dia akan map. So nampak tak dia ada point merah ni? So kita akan bawa lah point merah ni ke mana? Ke Coach. alamat yang kita nak. Oh ya, saya. Saya tak sampai dekat situ. Dia Okay. So itu dah bagus satu. Good. Sebab kenapa alamat awak tu dah ramai, maksudnya alamat anda walaupun dia tak mapping, jangan risau nanti kita lepas kita finalize dia akan bawa kita pakai mapping. Sebab alamat yang awak daftar tu mungkin dah visible dah, memang dah ada dekat Google dah percaya dah. Jangan risau, memang akan ada map ni juga. Nanti bila kita dah finalize, kita dah create our own, complete our own profile. So now awak tunggu bahagian apa tadi? Untuk serve kat pasal ni kan? Tunggu kejap. Kami kejap lagi. Lepas tekan map ni kita akan anda mapping kan anda punya tadi tu. Kat mana saya punya ni? Dah sampai. Dia ada warna merah je. Dia. Cuba berzoomkan dia, boleh tak? Zoom in, zoom out. Tak boleh. Ke reset, dia ada tulis reset sini. Reset. Reset dekat atas ni, resetnya dekat atas. Cuba tekan reset, reset ni akan refresh balik sebenarnya. Sebab kadang-kadang dia berkaitan dengan internet. Sebab kalau dia betul-betul dia akan keluar nampak jalan-jalan lorong-lorong ni, nama kedai yang dia memang terus dekat map. Tapi saya punya tak ada. Kosong je. Dia ada warna merah je. Jangan risau. Sebenarnya kita boleh edit lagi sekejap lagi. Tapi ada jalan besar yang mungkin loading lah. Bagi saya loading tu sebenarnya kalau ikutnya memang dia akan terus buka apa Puteri. Kalau tak ada, lepas kita siapkan profile kita ni, kita boleh edit balik. Jangan risau. Benda tu boleh. Okay. So now bagi yang dah ada map, tekan next. So tadi siapa? Baby Mora to you by Liza tadi. Anda dekat sini kan? Do you also serve customer outside this location? Right. So persoalan dia adalah kalau anda nak besarkan anda punya ruang lingkup, contohnya anda ada delivery, anda ada pick up service, delivery service, anda nak serve customer di luar kawasan anda, biasanya saya sarankan tekan yes. Supaya kalau contohnya anda di Kelang, anda nak serve orang dekat Shah Alam, orang dekat PJ, orang dekat mana, dekat Kuala Lumpur ke, anda bagusnya anda letak yes. So dia akan luaskan anda punya range tu. Sebab apa? Bila dalam Google ni, bila orang cari sesuatu barang ataupun satu benda, produk ke information, dia akan ikut kita punya GPS kita. So dekat situ kalau contohnya apa yang nearby kita tu, nearby me tu, contohnya orang tu
tengah duduk ke, tengah cari barang tu dekat Kelang. Dia cari barang kanak-kanak. Dia akan cari kedai-kedai yang ada kat area tu. Dia akan zoom in kat situ. So this is functionnya. Nak serve customer, dia akan pop up dekat result kita tu tentang kedai kita tadi. Alright. So now kita tekan next. Alright, ini adalah optional tapi bagusnya anda boleh listingkan. Contohnya macam tadi apa? Contohnya kedai kita tadi dekat Kelang. So kita nak serve dekat Shah Alam. Contoh boleh Shah Alam. Kemudian lepas Shah Alam saya nak ke PJ, Petaling Jaya pun boleh. Lepas tu Kuala Lumpur. Jangan saya kenal siapa tu. Okey, terima kasih. Siapa? Ku Farida. Okey, alhamdulillah. Jauh besut. InsyaAllah saya akan jumpa lagi. Saya akan ke sana. Dia juga peserta saya punya. Terima kasih. Oh, jadi ini maybe murah. Okey. Rasa dia dah ada dah tu. Ku Farida mesti dah ada Google My Business. Alright. So siapa yang dah ada bahagian ni, make sure anda boleh listkan berapa yang area-area yang cuba cover. Alright. Tak payah tulis. Maksudnya anda type contohnya tadi lah. Anda type enter, dia akan keluar. List kan, dia akan listing kan. Baby Merah Kuantan tadi apa? Dia kita ambil, kita tulis satu persatu ke? Tak payah tulis. Kita type je. Contohnya tadi Kuantan kan, kalau kita nak pergi ke Maman, contoh ke Maman. Anda kat Kuantan, okey? Nak cover kat Kemaman, boleh. Type ke Kemaman, dia akan keluarkan sini. Dia akan keluar dekat sini. Saya nampak ada yang bertanya angkat tangan tu. Siapa? Cik Fazlan dengan Nur Hidayah. Ya. Silakan. Apa? Soalan ke apa tu? Kalau ada soalan boleh buka suara ataupun terus type dekat chat box. Mungkin saya akan boleh entertain terus. Dan sebab tiba-tiba ada angkat tangan ni. Saya risau juga kan. Ya saya. Tak faham lagi lah yang at the areas tu, itu maksudnya kita boleh pergi hantar ke macam mana? Kawasan ni kita boleh pergi Dia bukan yang hantar. macam mana? Memang dia bukan konsep tentang hantar. Nampak tak dekat sebelah kanan ni? Nampak tak? Dia akan meluaskan kita punya ruang lingkup kedai kita tu. Maksudnya orang akan search kita, dia akan besarkan lagi visibility kita. Orang akan nampak kita punya, bila orang tu search, contohnya orang tu dekat Kuantan kan. Lepas tu dia search tentang baby murah. Rupanya awak pun serve dekat, awak punya kedai tu dekat Kemaman. So dia akan masuk juga dalam Google punya listing tu sebab anda letakkan Kemaman as part of your punya Google search tu. Itu secara bahasa latem dia lah. Saya cakap tadi serve tu maksudnya tak semestinya anda nak pergi hantar. Tapi saya gunakan kat sini adalah lebih pada anda boleh membesarkan perkhidmatan anda di mana, ke mana. Maksudnya kena sama negeri juga ke macam mana? Dalam kawasan kita juga? Tak kisah. Luar pun Tak boleh. kisah. Anda nak pergi Seremban, nak pergi Melaka pun boleh. Tak ada masalah. Nanti bila orang letak Melaka, banyak pun tak apalah. tak ada masalah, boleh. Ni kalau contohnya anda mungkin ada agent ke, ada dropship kat sana ke, boleh, dia akan cross refer kat situ. Ni sistem dia orang lah. Biasanya saya sarankan letaklah berapa banyak yang anda boleh letak. Contohnya Malaysia, letak je Malaysia pun boleh juga. Anda letak Malaysia. Saya letak Malaysia. Sebab kadang-kadang benda ni dia sistem mereka dan dia bila dalam Google Map memang kita akan visible, tapi isu dia adalah bila orang search. Bila dia nak search, nak cari barang-barang kanak-kanak di Kemaman. Contohnya, barang-barang kanak-kanak di Kemaman. Dia akan search kan dekat bahagian search bar tu kan. So dia akan keluar lah mana Kemaman kan, sebab awak dekat Kemaman kan. So dekat Baby Murah Kemaman pun, Kuantan ke apa, dia akan keluar. Dia akan part of your punya search result anda. Dia adalah ni sistem mereka lah, algoritma mereka. Okay. Hidayah saya dah buat tapi tak dapat tunjuk kat sini. Sekejap saya cuba. Tak dapat apa tu? Tak dapat apa? Dah buat apa itu? Maksudnya saya nak tahu apa yang, di manakah anda? Tak dapat yang mana tadi? Ya, betul lah. Tapi jangan risau, benda ni anda boleh edit, boleh pangkah, boleh kurangkan, boleh tambah.
Sebab biasanya kalau kat sini saya cover biasa 10 tempat saja, tak banyak lah, tak lebih daripada macam ni. Memang dia lebih ada limit sampai 20, takkan nak cakap lomuk lah. Sebab tu saya pilih ambil macam negeri-negeri saja. Macam contohnya Terengganu. Saya ambil Terengganu. Saya ambil rindu lah besut. Saya nak pergi besut. Lama tak pergi besut dah ni. Allahu Akbar. Ni program yang mana Besut ni dekat mana? Library ke? Dekat mana? Allahu Akbar. Masya Allah. Saya rindu sangat besut dengan pantai. Pantai apa tu? Okey. Hidayah cakap setakat COD akan dihantar dalam masa 14 hari. Betul ke? Betul. Ya, Hidayah laju sangat tu, betul. Memang dia akan hantar 14 hari ni. Surat yang anda akan hantar ni, dia akan dihantar, ada gambar lori, dia akan hantar selama 14 hari. Tapi kalau anda bernasib baik, dia boleh telefon. Sebab anda dah cepat kan. Tadi Hidayah, sampai dah cepat ni mungkin anda termiss satu step ke apa kan. Ada button-button yang anda kena, boleh, ada student saya, dia tak perlu surat. Dia terus immediately dapat call, terus verify. Ada yang macam tu. Okay. So now saya tekan next. So tekan nombor telefon. Cari nombor telefon. Dah tekan next Saya harap saya nak pastikan malam ni supaya semua orang daftar dulu. Sebabnya takut nanti terlepas. 9. So nanti bahagian nombor telefon tak perlulah saya ni ada kosong kan, tak perlu letak kosong. Anda kena tinggal letak, sebab depan ni dah 6 kosong. So anda letak je nombor anda. Tak perlu ada 6 kosong. Tak payah ada kosong lah. Maksudnya letak je 1, 2, 3. Letak je nombor. Okey, kemudian ada bahagian ada gambar bumi kan. So kat sini anda letakkan, kalau tak ada website, kalau bagusnya kalau tak ada website biarkan blank. So ambil yang bahagian nombor 3 ni, get a free website. Dan dapatkan website percuma. Ku Farida, Puan Farida, dia tak dapat website tak masa kelas session 11 tu, sebelum ni? Dah dapat surat belum? Dapat surat belum? Dosa kalau tak dapat surat. Alright, so now saya tekan next. Saya nak tekan next. Okay dah. So now lepas ni almost done dah. Sebab tu lepas ni anda boleh skip dan kita akan lengkapkan kita punya profile kita. Nampaklah saya ni dah terpaksa kena verify sebenarnya sebab saya punya dah bahagian verification. Sepatutnya bila anda dah bahagian ni dekat mana? Siapa? Bila dah tekan tadi website, dia dah masuk part ni nanti. Intan, yes, Puan Intan ya. Puan Intan, kalau ada website boleh apply yang free lagi ke? Ya, boleh. Boleh, memang dia akan bagi free. Maksudnya dalam Google My Business memang ada bahagian tu memang ada bagi free, website. Okey, sekarang bahagian mana? Stay in no. Okey, stay in no apa? Yes ataupun ni kan? Tekan je yes. Siapa yang anda mungkin tak sama dengan saya nak tahu anda kat mana. Lepas tadi tekan website, dekat mana? Stay in no. So ada add messaging kan? Tekan yes. Atau tekan next. Ni dah lain sikit sebabnya saya punya situasi ialah bila saya punya account ni dah verify. So saya bila tunjuk ni tak boleh nak tunjuk yang ni lah. Alright, dah tekan yes. So tekan next. Lepas yes apa? Kemudian ada gambar lori ke? Ada gambar lori tak? Tak tahu juga. Saya punya dia terus ke penyenaraian anda telah disahkan. Contact name. Okey, dia akan keluar choose way to verify. Keluar way to verify, betul tak? So, siapa yang ada verify, dia tulis mail, ada tak? Ada yang kalau yang bernasib baik, dia akan dapat telefon ataupun SMS. So anda boleh pilih anda punya choose verify. Kalau anda ada yang bernasib baik kerana mungkin alamat anda, mungkin akaun anda dah lama digunakan. So kalau Puan Rosina you have been verified, maksudnya alamat yang anda daftar tu dah verified. Bagus, dah good. Maksudnya dah sah lah. Maksudnya dah activate. Siapa yang dah verified, anda dah activate. Macam saya punya situasi ni dah activate. Okay.
So nanti postcard by mail, Siti Fatimah, jangan lupa letak contact name, nama anda atas tu. Dekat bahagian ada contact kan, contact name tulis nama kita. So surat ni nanti dekat siapa, nak hantar kat siapa. So kitalah penerima surat ni. Email ni. Dia bukan hantar email tau, dia hantar surat postcard ni. Okay. So bagi yang dah you have been verified, maksudnya mungkin sebelum ni alamat tu dah ada ataupun anda memang dah ada account, dia dah automatic verified. Okay, good. Boleh. Tekan next. Okay, Puan Lusna, yes, tekan next. Kemudian dah verified, lepas tu dia akan hantar lori. Betul tak? Dapat lori tak? Ada gambar lori 14 hari. So surat ni akan dihantar ke alamat yang kita daftar tadi selama 14 hari. Within 14 days. Untuk sebab Google akan bekerja, dia akan tengok sama ada alamat ni sah ataupun valid dan juga ada tak orang tinggal di situ ke ataupun dia akan, itu sistem mereka lah. Itu proses mereka, biasa 14 hari. Tapi ada yang student saya, dia boleh verify through telefon, SMS. Okay, dapat. Thank you. Right. So now next, anda akan bersama dengan saya, macam tak? Bila tekan next ada ni. Tekan continue, yes. Nur Anissa, tekan continue. Dan dia akan keluar dekat add business hour, betul? Sama dengan saya, betul tak? Yes, okay, good. Terbaik, okay, good. Dah sama macam saya. Add business hour. Sama macam saya. So, untuk malam ni saya tak akan go deep ni. Semuanya anda boleh, lepas ni anda boleh go through after this. Saya akan skip. Tapi bagusnya, jangan risau, benda ni kita boleh buat lepas ni. Saya just kita nak completekan dulu kita punya profile dulu, boleh? Nanti saya akan tunjuk kat mana macam mana nak letak tarikh masa kita beroperasi, pukul berapa, nampak 24 jam ke, pukul berapa, boleh letak. Tapi untuk malam ni, saya just nak skip dahulu. Saya nak pastikan semua orang dalam keadaan mereka dah ada profile Google My Business. Okay, dulu. Okay. Tak apa, jangan risau. Ni boleh edit selepas ni. So, tekan skip. Lepas tu, ni add messaging, next. Add messaging pun tekan next. Lepas tu, add business description. Kalau boleh skip. Yang ini kat sini anda boleh tulis nanti anda punya copywriting ke, anda cakap kami menyediakan perkhidmatan apa, produk-produk kami apa, anda boleh cerita sikit copywriting anda pun boleh, tentang sedikit brief tentang anda punya bisnes pun skip. So kemudian dia akan letak bagi gambar, foto kita, gambar kedai kita, gambar produk kita pun boleh, letak kat sini, letak video pun boleh, semua konten-konten yang kita ada pun boleh letak kat sini. Tapi jangan risau, saya akan tunjukkan kat mana. Kita skip dulu. Lepas tu ada kat sini, betul tak? Claim your 150 free advertising. Jangan claim dulu, nanti dia akan bawa anda pergi jauh sangat. Saya nak anda skip dulu. Ya. Sebab semua nak tahu. Okey, sekarang dia dah berada dekat sini. Your business profile is almost ready. Putri, macam mana tadi? Awak punya map okey ke? Lepas tu dah tekan, dah okey tak, dapat verification semua, okey? Next tadi, boleh. Thank you. So, now dia dah kat sini, betul tak? Your business profile is almost ready. So, tekan continue. So now, now Alhamdulillah tahniah, good job. Berikan tepukan anda, bila anda dah sama macam saya ke depan ni, maksudnya anda punya Google My Business dah daftar, dah ada profile, anda ada profile Google My Business. Nampak tak apa yang saya daftar tadi? Kedai Baby Murah Ampang. Tak pasal-pasal saya jadi ejen Baby Murah. Okay, tak apalah. Alright. Okay, so this is kita punya macam kita punya ni adalah kita punya home lah. Ini kita home kita. Bila anda tengok sama macam saya ni, ini adalah home kita. This is our home. So home Google My Business. Dia akan get started, ada semua tu. Okay, so anda boleh scroll ke bawah. Misalnya anda tengok scroll ke bawah. Nampak tak kita punya bahagian pertama yang saya nak anda Puan yes, dan continue. Dan anda mesti sama dengan saya macam ni. Anda akan nampak kedai, nama kedai anda sebelah kiri anda. Lepas tu dia ada poin-poin ke bawah ni dan ada bahagian-bahagian create post. Dia sebenarnya macam anda punya Facebook sebenarnya. Benda ni sebenarnya macam Facebook. Cumanya sebab anda tak aktif, dia takkan nampak lah.
tak ada nak letak gambar macam mana, tak ada posting, tak boleh nak letak apa aktiviti anda, mungkin anda nak letak posting-posting anda. Dia sama macam anda punya Facebook page sebenarnya. Sama macam Facebook page. Coach, the claim free credit. Skip. Tekan skip. Jangan claim dulu. Jangan risau. Memang ada nanti lepas ni. Memang ada kat sini. Memang dia akan ada. Dia akan remain ada kat sini. Tinggal skip saja. Nanti kotak dia akan bawa anda pergi jauh. Okay. Sama macam saya tak? Saya harap saya nak beasiswa dulu. Semua sama macam saya dulu. Take note. Sama tak macam saya dulu? Sama macam depan ni. Get started. Ada point, ada home, ada post, info, insight. Nampak tak? Okay, sama. Good. Okay. Alhamdulillah. So, tahniah. Sama tahniah. So, bagi yang sama macam saya, tahniah. Good job. Good job perhitungan anda. Good job. Anda dah create anda punya profile dalam Google My Business. Sekarang kita nak, tahniah semua. Good job. Sekarang kita dah ada kita punya kedai dekat dalam Google. Cumanya sekarang kita nak lengkapkan. Kita nak nampak dia lebih menarik dan saya akan tunjukkan kat mana nak letak website, kat mana yang tadi siapa yang nak tukar cawangan baru, nak tukar kedai baru dengan gunakan alamat yang sama boleh. Fine. Pertama, kalau kita sambung minggu depan okey ke? So minggu boleh? depan. Ini kita dah lengkap isi kan. Just minggu depan kita akan tambah lagi sebab ada banyak lagi. Semuanya nanti just nak tunjuk 1, 2, 3 tempat supaya kat mana dia orang nak penuhkan dulu. Nanti dia orang lepas ni dia orang dah boleh manuver sendiri dah. Okey. Nampak tak scroll bawah ni ada tak complete your business profile? Ada tak complete your business profile? Nampak tak dekat sini profile kita ada 40%, ada 40%. So maksudnya baru lengkap 40%. So anda kena lengkapkan yang ni. Yang tambah-tambah ni anda kena lengkapkan. Letakkan masa bekerja, masa operasi anda, letak anda punya business description, letak logo, letak kita punya logo Baby Mora ke apa, lengkapkan sampai 100%. Okey? Itu satu. Kemudian lengkapkan profile. Yes. Kalau boleh lengkapkan profile. Kemudian bagi saya just tadi okey. Boleh tekan dekat sebelah kiri anda tu, tekan info lengkap. Tekan info. Saya nak okey, nampak tak? Ni adalah semuanya yang kita daftar tadi, areas. So, untuk makluman semua, siapa yang tak verify, siapa yang belum verify lagi, tak dapat surat, tak ada verification, anda tak boleh edit anda punya kedai. Anda tak boleh nak edit lagi. Tapi kalau siapa yang dah verify, siapa yang tadi kan, anda nak verify, yang dah verify, anda nak tukar nama kedai, boleh. Anda boleh tekan ambil kat pensel tu boleh. Lepas tu anda nak ubah alamat pun boleh. Anda nak tukar alamat pun boleh. Maksudnya syarat dia anda mesti sudah disahkan, dah verify. Nampak tak? Okey. Kat mana tadi? Dekat bahagian info, anda boleh tengok anda punya kedai listing tu, dia punya detail, anda boleh edit dekat situ. Okey. Kemudian siapa yang nak tengok website, saya nak nanti anda manuver juga. Website saya rasa minggu depan website ni pun kat sebelah sini. Lepas tu satu lagi. Siapa yang tadi dah ada alamat, nampak tak dia ada code request. Anda kan kat mana nak tekan ni? Nak cari kat mana? Siapa yang dah verify sebelum ni, siapa tadi dengan puan, anda kena tekan kat mana, cari kat mana? Ambil kat bahagian businesses ni. Businesses, tekan businesses. Lepas tu dia akan keluarkan listing semua kedai yang sebelum ni yang kita daftar. Contohnya kalau kedai tu contohnya dah verify, maksudnya dia dah verify lah warna biru. Siapa yang tak verify lagi, dia mungkin perlukan warna merah, verification required. Kalau suspend, saya boleh manage untuk ni balik ke coach? Kalau suspended Kalau saya maksudnya dia ada dua option tadi, sama ada saya remove ataupun apa tadi dekat sini dia tulis kalau mark as permanently close atau remove listing. Apa beza dia? Kalau boleh remove listing lah, sebab bila remove listing anda boleh gunakan alamat yang sama. Saya takut benda yang sama lah, saya cuma create kedai baru je lah. Just tinggal add a new business. Detail-detail yang tadi yang coach ajar tu lah tadi tu. Dekat mana nanti? Dekat bahagian semua business juga. Nampak tak ada atas saya ni ada add business. Okey. Anda boleh tekan
add je lah. Tambah macam cawangan kedai baru, macam semua proses yang sama. Alright. Okay. Okay, thank you coach. So siapa yang dah ada, lepas tu dia nak buang. Contohnya macam ni nak buang kan, boleh buang. Anda boleh buang. So tekan ada klik ni, anda boleh buang anda punya kedai tadi. Puan Rosina, jangan risau yang ni Puan Rosina ni just untuk yang bagi yang siapa yang dah ada kedai lah. Tapi kalau anda nak tengok status anda punya kedai tadi pun boleh sebenarnya. Siapa yang tanya tadi Puan Rosina, anda boleh tekan dekat, bagi saya ulang balik, tekan dekat businesses kat sebelah kiri kita, dia akan keluar kita punya kedai tadi. So kalau anda dah verify, dia akan warna biru, dah disahkan verified. Verified ni bila anda dapat surat lah. Sebab dalam surat ni akan ada, dia akan hantar kod. Dia akan hantar kod ni. Dia akan hantar verification code dekat sini. Alright. Coach saya nak tanya. Saya sebelum ni saya ada register, dah daftar. Saya ada dapat surat verify lah. Kalau saya pakai juga yang kedai yang dah saya verify ni macam mana? Boleh ke? Saya verify. Saya tak verify lagi tapi saya verify kan? Boleh. Boleh lah. Tak salah. Boleh. Tapi anda nak buka kedai baru ke pakai alamat yang sama ke tak? Alamat yang sama. Sebelum ni saya guna alamat yang sama. Tapi tak verify lagi. Tak verify lagi. Sekarang surat dah ada belum? Ada. Boleh. Sekarang buka lah, kena verify lah. Dah lama sangat, macam dah lama sangat je dapat surat tu tak verify. Oh, ya ke? Oh. Okay. Kalau dapat surat boleh verify terus lah. Dan jangan risau, nampak tak saya punya kedai ni semuanya kedai lain-lain, nama kedai-kedai tapi alamat yang sama, nampak tak? Saya gunakan alamat yang sama. Macam-macam lah nama kedai ni. Cik Firdaus, lost kat bab verify. Okay, saya ulang balik tadi. Saya bab tadi kat mana? Saya tercepat sikit tadi. Ni adalah kita punya home kita, betul tak? Tekan kat bahagian bawah sebelah kiri ni, nampak tak bahagian tu ada button businesses. Tekan businesses. So dia akan bawa kita kat bahagian ni. So siapa yang kita ni mungkin tak verify lagi kan, mungkin dia warna merah. So anda perlukan verification untuk dapatkan surat. So kita boleh tahu status kedai kita sama ada dah verify ke tak. Kalau siapa yang dah verify, dia akan jadi warna biru, verified. Maksudnya anda dapat surat dan anda ada daftar kod. Anda boleh key in kod tadi tu. Bila anda dapat surat tu, dia akan hantar kod ni. Saya ulang balik. Dia akan hantar kod ni. So jangan risau, surat ni pun dia akan hantar, dia akan tunjuk step by step. Langkah-langkah seterusnya. Alright. So saya dah diberi amaran oleh Coach Sazrizal. Kita kena sambung ke depan. Malam sudah malam. Okay, Nurul Aina tanya, kalau nak buka cawangan tekan kat mana? Yes, good question. Soalan yang bagus. Bahagian yang sama Aina, ambil kat atas, nampak tak warna biru ni? Add business, nampak tak? Bersama saya, add business, tekan bawah ni. So anda tekan add single business. So dia akan bawa ke bahagian yang sama awal tadi. Dapat? Firdaus, saya belum dapat surat, dapat status verify biru. So maksudnya alamat tu dah verify lah Cik Firdaus. Dah verify, jangan risau, tak dapat surat tak apalah. Maksudnya anda dah verify, anda dah boleh gunakan alamat tadi. Boleh buka cawangan baru. Sebab yang penting dia akan dapat sekali je surat tu. Sebab bila dah verify, dia akan terus warna biru. So kemudian anda nak buka cawangan baru, dapat kedai, nak buka kedai baru, gunakan alamat yang sama, dah senang dah. Dan anda dah boleh, dan dia setiap kedai ni dia stand alone, dia ada profile dia. Maksudnya kat sini ada profile, masing-masing ada profile dia. Profile ni untuk kedai macam ni, kedai saya HR Consultancy. Lepas tu profile untuk bawah ni, untuk bahagian kedai nombor 2 ke nombor 3. Dia akan setiap tu ada, dia berbentuk, dia akan berasingan. Dia akan stand alone. Satu email tapi dia mana ni? Sekejap, hilang dah. Alright. Okay, thank you. Alright. Jadi kalau saya buka ruang untuk soalan, kalau itulah setakat untuk malam ni lah. Okay. So harap nanti cuma saranan saya untuk malam ni, tolong lengkapkan anda punya profil anda. Lengkapkan profil anda tu dengan nama, tarikh operasi, letakkan gambar. Dia ada 2 bahagian. Dekat bahagian gambar tu,
Ada dua, satu gambar, satu foto, satu produk. So kalau bagusnya anda ambil yang bahagian produk. Ada coach, ada soalan. Nadia tanya, coach kalau satu hari pindah alamat boleh tukar ke? Boleh. Nadia boleh tukar. Jangan risau, boleh tukar. Macam saya kata tadi kan, kita ada bahagian untuk bahagian info tadi, kita boleh edit dia. Syarat dia, akaun kita tadi, profile kita dah verify. Kita boleh edit alamat kita nanti. Boleh edit, jangan risau. Baby Mira, Kuantan tanya, kita search kedai kita keluar ke sekarang, kalau kita dah verify, dia akan keluar. Kalau tak verify, dia tak akan keluar lagi sebab profil kita tak lengkap lagi, tak 100%. Tapi ada juga student saya, walaupun dia dah lengkap 100% dah lengkap, kadang-kadang dia boleh keluar. Itu sistem, dalam tu sistem Google lah. Maksudnya seluar dalam kawalan saya. Jadi selalu saya sarankan pada semua, pada saya punya student, participant, lengkapkan sampai yang jadikan 100%, profil anda 100%. Itu menunjukkan anda punya profil sangat sah. Maksudnya valid dan ada orang nak pakai. Ada orang, maksudnya aktif lah, akaun anda tu aktif. Jadi Google akan bantu anda. Kadang-kadang tak payah tunggu surat, dia dah verify dah. Ada macam tu. Ada kemungkinan macam tu juga. Jadi syaratnya, sebab tu saya cakap, lengkapkan anda punya profil, jadikan 100%, insya-Allah proses tu akan dipermudahkan. Okey. Lagi soalan? Saya bukan dah, tapi banyak. Cumanya saranan saya pada malam ni, pertama adalah lengkapkan profil anda. Kemudian kalau kita jumpa minggu depan, saya nak anda download apps. Download apps dalam handphone. Saya sarankan download apps Google My Business dalam apps ni, dalam handphone. Dan saya akan ajar anda, kita nak buat engagement dengan customer kita melalui handphone. Dan macam mana kita boleh buka Google My Business kita dekat handphone dan kita boleh dapatkan feedback, kita boleh berinteraksi dengan customer kita. Dan sekarang lepas ni kita boleh update gambar-gambar dalam handphone. Dalam handphone kita terus nak direct upload terus kat dalam kita punya apps pun boleh. Nampak dia akan lively, akan interaction. Okey. Ada soalan? Saya buka soalan. Kalau tak ada, saya pass kepada Coach Sastrizal. Okey. Saya kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih pada semua. Kita akan jumpa insya-Allah kalau diberi peluang lagi lah, kalau diizinkan lah, kalau founder pun nak panggil saya, kalau tak nak tak apalah. So far macam mana? Okey tak? Okey, faham Saya harap jangan risau, mungkin cepat sikit, jangan risau, kita akan dalam masa tempoh ni lengkapkan anda punya profil tu. Okay, all the best. Tahniah semua tahniah, ucapkan tahniah, good job. Anda dah ada Google My Business Profile. Alright. Okay, nanti saya akan tunjuk macam mana banyak invest lepas ni. Okay, terima kasih untuk Saiful Farhan. Okay, so anda ada dalam kita insyaAllah minggu depan saya cadangkan kita jumpa lagi sebab mungkin minggu depan anda akan buat website. Website yang percuma tu macam mana kira kena bayar ke free ke semua nanti minggu depan. Selalunya coach memang kita kena 2 minggu lah untuk Google My Business sebab banyak lagi. So anda kena katalah tak faham, saya insyaAllah saya minta pointer masukkan coach Farhan dalam coach Saiful Farhan dalam grup. Anda pun boleh tanya dalam seminggu ni. So kalau boleh minggu depan dah settle semua. Buat terus dan kita nampak tadi dah ada orang keluar map dia di Google Map kan. So silap-silap esok lusa anda dapat order dah melalui Google My Business sebab kita punya pengalaman memang siapa yang dah verify memang boleh ada order. Okay. So insyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Kita pun dah terlebih masa tapi anda still tunggu. Memang terbaik. Lain sekali tahniah untuk anda. Jom kita buka kamera nak ambil gambar. Perkara wajib. Okey. Gambar. Buka gambar. Sekejap. Kita tak sangka sampai pukul 11 dah. Selalu pukul 11 kita dah buat apa kan. Tahniah semua. Okey. Sekejap. Okey. Buka kamera. Okey, lagi. Okey, muka surat pertama. Standby. Senyum. Ini yang senyum ni memang Coach sebut nama seorang-seorang. Sekejap kan gambar tak sempat lagi. Okey, Aniza, okey, Putri ada muka surat pertama, Baby Mura Kuantan, apa lagi? Faliza, Tua Azizan, Nurul, okey. Nurul Fatihah, standby.
Buat love eh. Okay, muka surat pertama. Okey, buat mini love, mini love. Ini love. Mini love sikit. Okay, standby. Okay, muka surat pertama. Sekejap Okay dah relax dulu. Kan cramp kan. Okay, muka surat kedua pula. Muka surat kedua ada siapa? Ada, banyak tak? Rizkina ada, Zarina Razali. Yang lain tak buka video. Okay, standby senyum. Standby senyum. Okay, sekejap Okay, save. Sekejap Okay, muka surat ketiga ada siapa? So, masing-masing tak buka kamera tak apa. New. So, kita ada student hari ni saya tengok ada 60 lebih. So, saya mengharapkan yang lain buatlah sebab saya nampak yang aktif tu dalam berapa belas je orang kan. So, insya-Allah yang lain pun kita cuba juga buat dan insya-Allah kita akan jumpa lagi minggu depan. Anda buat, anda dapat. Senang je cerita. Anda buat, anda dapat. Yang untung pun anda juga. So insya-Allah kita jumpa lagi. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa minggu depan. Baby Mora Kuantan. Kat Kuantan tu dah boleh semayang raya ke, sembelih kurban ke? Boleh? Kat Kuantan boleh? Oh, tak nak jawab. Kita kat Selangor tak boleh. Ada yang negeri yang boleh lah. Yang lain kita tak tahu negeri mana kan. Johor boleh ke Johor? Ada orang Johor? Okay, tak apalah, insya-Allah lah. Hari ni pun dah 17,000. Okay, semoga cepat-cepat lah turun lepas ni. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Pencapaian terbaik hari ni? Terbaik. Baik sangat. Itu dia road tu 20k kan. Aduh, pingsan tak tahu mana. Allahuakbar. Mana punca pun tak tahu. Dia dah pergi ke community. Sebelum ni kilang berebat ke community. Pasal perumahan ni kita. Okay, tak apalah, ujian lah. Yang belum kena ni kena kita jaga kita, rakyat jaga rakyat. Dah memang dah setelah ni. Okey, Coach Coach Saiful, terima kasih banyak-banyak ya. Pada Coach Saf juga terima kasih banyak-banyak. Dan kita akan berjumpa pada minggu depan lah. InsyaAllah.